Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Faris Mispar, Baharudin Budi, Jana Jain, Jana Jain, Nisa Nur Hasanah. Ya. Ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah ayat ke-53 hingga ke-59 ataupun lebih sedikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Sadaqallahul Azim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka masing-masing, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang kepadamu azab, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Al-Quran dari Allah SWT sebelum datangnya azab padamu secara mendadak sedang kamu tidak menyedarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Dan sungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau jangan ada yang berkata sekiranya Allah beri petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika melihat azab sekiranya aku dapat kembali ke dunia tentu aku termasuk orang-orang yang buat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu tetapi kamu dustakannya, maka kamu menyombongkan diri termasuk orang-orang yang kafir. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada hari ini kita dapat lihat dalam episod pada kali ini menceritakan tentang keadaan seseorang yang melakukan dosa kepada Allah, peluang untuk dia bertaubat kepada Allah agar dia mati dalam husnul khatimah. Apa maksud husnul khatimah, tuan-tuan? Husnul khatimah ni maknanya mati dalam perkara kebaikan. Antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk baca, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Terima kasih sahabat yang masih hadir pada petang ni walaupun sibuk dengan berbagai aktiviti nampaknya. Mungkin hari Isnin nanti kita kena, lusa hari Isnin kita kena lihat waktu yang sesuai untuk berkuliah, kerana memandangkan sebahagian besar tuan-tuan mungkin akan start bekerja. Mudah-mudahan Allah beri pemeliharaan kepada kita. Jangan lupa setiap kali keluar dari rumah untuk mengamalkan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, dan baca Bismillahirrahmanirrahim 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, dan a'udzu billahi an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhal alayya. Doa ni kita dah belajar dahulu kan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang tidak elok dalam perjalanan. Aku mohon padamu perlindungan daripada an adilla aw udall, aku sesat atau disesatkan, azilla aw uzal, tergelincir atau gelincirkan, azlima aw uzlam, aku ini dizalimi ataupun aku menzalimi atau dizalimi orang. Dan yang akhir sekali mohon kepada Allah au ajhal au yujhal alayya, selamatkan aku dari dianiaya orang, diperbodohkan orang, dimainkan orang. Mana orang yang tidak bertanggungjawab melakukan kepada kita perkara yang tidak elok. Ialah kabarnya kita melihat macam-macam video yang tersebar kepada kita, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang yang berpenyakit, dia tidak mahu dia seorang saja yang berpenyakit, maka dia pun akan
berusaha untuk menjadikan penyakitnya berjangkit kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan doa yang kita belajar ni, setiap kali kita keluar dari rumah, Allah melihara kita. Baik, jadi dalam ayat yang ke-53, 54, 55 ini adalah satu pemandangan, satu gambaran motivasi kepada setiap orang yang melakukan dosa untuk kembali kepada Allah. Kita dah bincangkan kuliah lalu apakah ia merujuk kepada sahabat yang namanya Wahsy bin Harb yang terlibat membunuh pakcik kepada Rasulullah namanya Hamzah bin Al-Muttalib dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan Nabi tidak mahu melihat wajahnya, seperti yang sampai kepada kita dalam setengah-setengah riwayat. Apakah ayat ini khusus untuk beliau? Jawapan kebanyakan para ulama tafsir di atas polisi, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab, iaitu ibrah, pengajaran yang diambil daripada satu ayat janganlah dibataskan kepada musim turunnya semata-mata, waktu turunnya sahaja. Ia adalah umum untuk dipakai sampai ke hari kiamat. Terima kasih Syafiq Murad. Doa yang kita pelajari, saudara Syafiq Murad telah masukkan. Boleh tuan-tuan salin doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah, ataupun a'udzubillahi an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Jadi ayat ini memberikan pengharapan kepada kita. Itu sebab kalau kita belajar bahasa Arab, dari sudut balaghahnya, dari sudut konteks penggunaan Al-Quran ini, ayat pertama yang kita pelajari hari ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini menceritakan tentang golongan melakukan dosa, sama ada Wahsy bin Harb, sama ada Jubair bin Mut'im, sama ada Ikrimah bin Abi Jahal, mereka ni masuk Islam, sama ada Abu Sufyan. Semua itu merupakan sahabat-sahabat pilihan Allah untuk Nabi SAW. Walaupun sebelum itu mereka ada melakukan dosa-dosa, kemudian mereka masuk Islam. Al-Islam yajubu ma qablahu, Islam menghapuskan sekalian kesalahan mereka lakukan sebelum itu, seperti yang kita pelajari. Namun ayat ini sebenarnya diturunkan untuk semua orang yang melakukan kesalahan, tidak terkecuali kita pada hari ini. Itu sebab ada hadis yang kita bincangkan semalam, ma da'utani wa rajautani fala ubadi, yang mana kalau kamu melakukan dosa, law balagat zunubuka ananas sama summa ataitani lam tusyrik bi syai'a, kalau kamu melakukan dosa-dosa apa sekalipun, kamu menyadari ada Tuhan yang akan memberikan keampunan, lalu kau minta keampunan kepadanya, maka diampunkan. Allah tidak peduli, Allah akan beri keampunan. Jadi di sini kita dapat perhatikan ia berlaku satu bentuk iltifat. Iltifat ni mana penceritaan yang dibawakan Quran ini adalah ditujukan kepada orang sebelum kita yang masuk Islam atau yang taubat itu, dan tak mengecualikan kita. Dan bukti tak mengecualikan kita datang ayat selepas itu, Allah menyuruh kita. Ya, kita boleh bayangkan daripada cerita tentang orang lain, tiba-tiba dikaitkan dengan kita. Apa berkaitan kita dengan mereka? Kaitannya ialah kita dan mereka sama-sama melakukan dosa, lalu pintu taubat dibuka oleh Allah untuk kita dan juga untuk mereka. Jadi perkataan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun, kembalilah kamu kepada Allah dan berserah diri kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu, kerana kamu tidak dapat lagi ditolong. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Imam Al-Alusi ni seorang ulama yang terkemuka dalam kerajaan Islam Uthmaniyah dahulu. Dia mempunyai satu kitab tafsir namanya Tafsir Ruhul Ma'ani. Ni dalam bahasa Arab tuan-tuan ni. Satu tafsir yang menarik kerana ia mempunyai pencahayaan, pembincangannya fokus kepada bab-bab bersifat tasawuf, tazkiyatun nufus, kerana kecenderungan Imam Muhammad Al-Alusi ni kepada perkara yang bersifat halus, perkara yang bersifat tasawuf, bersifat hati dan sebagainya. Maka beliau berkata, kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, iaitu inabah. Inabah ni kata beliau, fa innahu laisa, maksud kat sini al-maghfirah masyrutah bi taubah kama la yakhfa. Dia dimaksudkan dengan inabah ni berbeza daripada taubat. Kalau mengatakan tentang taubat, taubat adalah sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang beriman, dan dia bimbang ada hukuman Allah kepadanya, maka dia bertaubat kepada Allah. Tapi inabah ini dia macam taubat juga, tapi inabah ini lebih kepada ingin kembali kepada Allah lantaran rasa malu terlalu banyak nikmat kurniaan Allah kepada kita. Begini berbeza tuan-tuan ya, di antara orang yang bertaubat dengan orang yang berinabah. Taubat dilakukan kerana menyadari bahawa apa yang kita lakukan itu mengundang kemurkaan Allah dan Allah akan turunkan hukuman. Tak di dunia, di akhirat. Pasti.
maka menyebabkan seorang itu bertaubat untuk membersihkan dirinya. Seperti yang kita pelajari kisah tentang sahabat-sahabat Nabi macam Ma'iz, macam Al-Mar'ah Al-Ghamidiyah, seorang perempuan datang bertemu dengan Nabi SAW, mengaku mereka telah melakukan dosa besar iaitu berzina. Dan pada peringkat awalnya Nabi SAW tidak mahu melayan mereka. Nabi berpusing, pusing ke arah ni, pusing ke arah ni, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Nabi pusing, tidak mahu melayan mereka. Dan mazhab Syafi'i menjadikan ini hujah, kalau seseorang melakukan dosa, tidak sewajarnya dia tampil ke hadapan, baiklah dia bertaubat di kedinginan malam, di kesunyian malam, mengadu kepada Allah. Kerana bukti Nabi berpaling itu, Nabi tak suka mendengar satu perkara bersifat maksiat didedahkan. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tapi dalam kes ini, wanita tadi ataupun sahabat tadi, Ma'iz ataupun daripada suku Ghamidiyah ini, seorang perempuan ni, mereka nak tathir. Tathir ni maknanya nak penyucian. Maka mereka tampil kepada Rasulullah SAW kerana mereka bimbang taubat yang dilakukan itu tidak memadai, akan mengundang hukuman Allah kepada mereka. Yang perempuan ni tuan-tuan, kita dah baca dalam kisah-kisah taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagai contohnya. Dia datang jumpa Nabi, Nabi menyuruh dia supaya melahirkan kandungannya dahulu, mengandung dulu elok-elok. Maknanya dia dah berzina, dia sekarang mengandung anak luar nikah. Nabi suruh dia untuk pulang ke rumah dahulu, tunggu 9 bulan. Lepas 9 bulan dia datang bawa babynya, Nabi bersabda, bagi dia susu dahulu. Maka lagi 2 tahun bagi susu tuan-tuan. Haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah wa al maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka seorang ibu yang melahirkan anak itu menyusukan anaknya 2 tahun. Dalam konteks Quran menceritakan keutamaannya, sunnahnya, bukan wajibnya tuan-tuannya, sunnahnya. Maka wanita ini pun menyusukan anak 2 tahun. Nabi tidak pula dalam tempoh kehilangannya itu pergi trace dia duduk mana, apa alamatnya, tak ada. Nabi buat-buat lupa ketika dia datang, nampaknya dalam zahir hadis. Ketika dia datang kepada Rasulullah, wanita itu penyesalan yang tak selesai dalam dirinya itu, sehingga dia bawa babynya itu dalam tangan, dan di tangannya baby itu ada roti dipegang, menunjukkan bahawa anak itu dah independent. Dia tidak lagi dependent. Barulah hukuman dijatuhkan kepadanya. Ini kisah-kisah tentang orang bertaubat. Kenapa tuan-tuan? Bila orang tak bertaubat, hatinya menjadi hitam tuan-tuan. Dan setiap kali nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Kalau dia tidak bertaubat, maka hatinya akan hitam. Sehingga hitam-hitam itu tidak boleh dihilangkan lagi, tidak boleh di-remove lagi. Jadi taubat adalah usaha untuk menghilangkan titik-titik hitam pada hati. Sedangkan inabah adalah rasa kembali kepada Allah dan nak mendekatinya, kerana memikirkan terlalu banyak limpah kurnia yang Allah berikan, ihsan Allah kepada kita, maka menjadikan kita malu untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan jauh daripada Allah. Contohnya pada hari-hari PKP ni kan tuan-tuan, setiap kita tak ada kerja sangat, tak ada penat sangat, maka kita rasa nak sembahyang tarawih 20 rakaat lah, dan 1 rakaat nak baca 1 muka surat lah. Ini adalah inabah kepada Allah SWT. Usaha kita untuk mendekati Allah, memandangkan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang belum sempat kita syukuri. Jadi ini kata para ulama tafsir berkaitan dengan inabah ini tadi. Jadi taubat adalah kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosa, bimbang kerana dengan tidak bertaubat itu Allah akan menghitamkan hati dan menghukum kita dengan satu hukuman. Sedangkan inabah ini adalah perasaan rasa bersalah kepada Allah kerana kebaikan-kebaikan yang terlalu banyak, ihsannya kepada kita, tapi kita tidak kembali kepadanya. Baik. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah bincangkan beberapa orang sahabat, contohnya Wahsy bin Harb yang bertaubat dan menawarkan diri. Nabi menawarkannya untuk masuk Islam. Dia malu kerana banyaknya dosa yang diperbuat, maka Nabi membagi jaminan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu kisah yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Suyuti dalam tafsirnya Tafsir Durrul Manthur. Sekarang kita lihat kepada tafsir Munir yang ada di tangan saya pada waktu ini tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh rujuk. Cuba kita lihat pada muka surat 280. Jelas 280. Asrafu maksudnya bermaksiat, melampaui batas. Jangan berputus asa daripada rahmat dan keampunan Allah. Mendapat keampunan daripadanya walaupun terkadang-kadang setelah diazab. Mensyaratkan keampunan dengan taubat, menyalahi erti ayat ini sebagaimana pendapat Imam Baydawi. Ayat ini menunjukkan bahawa taubat berlaku untuk semua perbuatan dosa melainkan syirik. Semua perbuatan dosa diampunkan Allah dengan taubat nasuhah melainkan syirik. Kenapa ya tuan-tuan? Apa masalah kat sini syirik?
Kerana syirik ni orang telah keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, dia merasakan ada satu cara hidup yang lebih baik daripada Islam. Maka di sinilah kata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abil Iman daripada Thauban, maka datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi Rasulullah mengatakan ayat yang paling arja. Ayat paling arja ni ayat yang berikan harapan kepada semua orang Islam, keampunan yang Allah tawarkan kepada mereka walaupun mereka melakukan dosa-dosa. Jadi wahai Rasulullah, saya nak bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, waman asyrak, bagaimana pula orang melakukan syirik kepada Allah? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan sumakal illa waman asyrak thalatha marratin. Datang sahabat ini tanya kepada Rasulullah. Rasulullah telah menjelaskan ayat yang kita bincangkan ni, ayat 53 surah Az-Zumar, bahawa tawaran pengampunan oleh Allah dan penghapusan dosa-dosa dengan sebab taubat. Bagaimana pula kedudukan orang yang melakukan syirik kepada Allah, wahai Rasulullah? Kata lelaki ini, kata sahabat ini kepada Rasulullah, sebaik saja dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah terdiam seketika. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, illa man asyrak, kecuali orang yang syirik, kecuali orang yang syirik, kecuali orang yang syirik. 3 kali Rasulullah menjawab. Maknanya orang yang syirik kepada Allah, dia masuk dalam konteks yang lain, dalam konteks yang lain. Kalau orang itu melakukan apa sahaja dosa-dosa besar, dia layak bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Tapi jangan dia bertaubat, dia buat balik semula, dia taubat, dia sengaja buat semula, ini tak boleh. Imam Ghazali ada satu perbincangan yang menarik dalam bab orang bertaubat selepas melakukan dosa dan kemudian buat dosa balik semula, tuan-tuan. Ada 2 keadaan. Keadaan pertama, bila dia sengaja melakukan dosa itu, dia memilih untuk terus melakukan dosa itu walaupun dia bertaubat. Ini namanya orang yang bermain-main dengan Allah. Ya, wala taubatul ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna. Bukan taubat itu untuk orang yang sentiasa bermain-main kepada Allah SWT. Jadi konteks pertama. Konteks yang kedua, orang itu dia bertaubat tapi entah macam mana dia tergelincir melakukan dosa itu balik. Maka orang yang kedua ini adalah seumpama orang sakit yang bertemu dengan doktor. Bayangkan kalau kita sakit, demam, batuk, sesama sebagai contohnya, kita pergi jumpa dengan doktor. Doktor bagi rawatan kepada kita, kita pun sembuh, bagilah ubat anti sesama dan sebagainya. Setahun kemudian, 8 bulan, 9 bulan, 10, kita datang balik jumpa doktor, sakit balik semula. Kenapa ya? Boleh tak doktor itu kata pada dia, kan saya dah pesan dulu, kenapa awak buat balik? Tak, doktor yang penyayang ni tak akan kata begitu, dia hanya bagi ubat saja. Tengok rekod kita pernah sakit, dia bagi kita ubat yang sesuai, yang mungkin tak allergic dengan kita. Maka demikian juga dengan Allah, kata Al-Imam Al-Ghazali, kadang-kadang seseorang itu melakukan dosa, kemudian dia tak sengaja, dia buat, walaupun dia kawal diri dia, dia jatuh balik semula dalam lembah kemaksiatan itu, walaupun dia pantau, dia kontrol, dia jaga dirinya. Maka orang ini dalam konteks yang kedua, dia adalah orang yang seperti pesakit yang mengalami penyakit itu beberapa kali, walaupun dia dapat rawatan, dia masih lagi dihidap penyakit tersebut. Maka orang ini kita mengharap daripada Allah keampunan untuknya, kerana dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa itu sebenarnya, berlainan daripada yang pertama yang sengaja membiarkan dosa itu dilakukan. Baik, kata Al-Imam Al-Alusi dalam ulasannya kepada hadis Nabi kat sini, as-su'al lil-istib'ad min haythul 'adah was-sukut li ta'lim suluki tariq at-ta'anni wa tadabbur wa in kana al-amru wadihan. Kita melihat dalam konteks kelakuan Nabi bila ditanya oleh sahabat ni, bagaimana pula orang melakukan syirik kepada Allah, wahai Nabi? Nabi terdiam. Kat sini menganjurkan kepada kita, satu anjuran kepada kita, satu saranan kepada kita, kata Imam Alusi, tentang kewajipan, kemestian seseorang orang alim itu untuk mendengar masalah yang dikemukakan, memahaminya dan jangan tergesa-gesa membuat jawapan, memberikan fatwa. Jadi jangan tergesa-gesa. Tengok Nabi sendiri pun, walaupun perkara itu jelas, wadih, wuduh syamsi fi zahira, jelasnya waktu itu macam matahari yang terang waktu zuhur, nampak kesilauannya, terangnya hukum tersebut. Kerana orang ni masalahnya dia syirik pada Allah, dia lain daripada dosa-dosa. Tapi Nabi mendiamkan diri bagi menunjukkan kepada kita yang menjadi orang-orang yang alim, sebagai contohnya para mufti, supaya jangan tergesa-gesa, diam dulu, dengar, kemudian bila faham barulah bagikan jawapan, barulah bagi reaksi kepada masalah yang berlaku. Jadi dalam konteks ini, orang yang melakukan dosa-dosa diampunkan oleh Allah dengan sebab taubat nasuha yang dilakukan, dan ayat ke-53 ni berita gembira untuk setiap kita. Tapi dalam konteks cerita tentang orang yang musyrik tadi, tiada keampunan Allah untuknya,
melainkan dia mesti masuk Islam balik semula dengan ridhanya, bukan dengan paksaan orang, bukan tekanan daripada orang lain. Baik, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab tafsir Al-Munir ini. Baik, muka surat ke-220. Wa anibu, artinya kembalilah dan taubatlah. Artinya berbuat secara ikhlas kerana Allah. Bertaubatlah sebelum datangnya azab, kerana taubat dapat mencegah datangnya azab. Taubat disebutkan sebagai ampunan untuk menegaskan bahawa mendapatkan ampunan mestilah dengan taubat. Kerana taubat menjadi syarat kepada keampunan sebagaimana pendapat kesemua para ulama Islam, seperti contohnya Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Kemudian ayat ini, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Maksudnya Al-Quran. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ahsan ni atau zan af'al. Nanti ada pula yang berkata, adakah di kalangan Quran, ayat Quran ni ada yang terbaik, ada yang kurang baik? Mana yang kita kena amalkan? Kerana memahami ayat ini secara literal, secara word by word. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Dan ikutlah yang terbaik yang diturunkan oleh Tuhanmu. Kata Al-Imam salah seorang daripada imam tafsir dan tafsirnya Fathur Rahman, karangan Al-Imam, apa nama saya lupa namanya, dalam kitab Fathur Rahman, Al-Imam pengarang ini mengatakan bahawa maksud wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikutlah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Mana yang terbaik ini dibandingkan dengan segala kitab-kitab samawi yang pernah turun kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, maka ikutlah Al-Quran. Itu sebab dalam satu peristiwa riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi SAW merhatikan Sayyidina Umar, di tangan Sayyidina Umar yang bijak ini ada satu kitab. Walaupun Nabi ini seorang ummi, tapi Nabi prihatin bertanya kepadanya, wahai Umar, apa yang di tanganmu itu? Jawapan Sayyidina Umar yang bijak ni, Sayyidina Umar seorang yang terpelajar, yang bijak, tuan-tuan, talented. Beliau seorang yang knowledgeable, seorang yang berilmu. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya membaca kitab Taurat. Saya sedang baca kitab Taurat. Maka Nabi telah menjawab dengan kepada Sayyidina Umar, wallahi ya ibn akhi, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Wahai anak saudaraku, Sayyidina Umar lebih muda daripada Rasulullah. Maka Rasulullah telah bersabda kepada Umar, wahai Umar, wahai anak saudaraku, kalaulah Nabi Musa hidup pada zaman ini, dia tentulah akan membuang kitab Taurat itu dan berpegang kepada Al-Quran Karim. Artinya Nabi kita SAW memberitahu kepada orang yang tak ada keperluan untuk membaca kitab-kitab selain daripada Al-Quran, jangan baca kitab-kitab itu. Ia perlu dibaca oleh orang yang mungkin berkecimpung dalam bidang mukarranatul adyan, mungkin pensyarah-pensyarah universiti yang terlibat dalam bidang comparative studies, mungkin orang dalam bidang muamalat, nak mengkaji, nak berikan hujah, mungkin mereka yang terlibat dalam bidang akidah. Tapi bagi orang awam yang biasa-biasa ni, lebih baiklah baca Al-Quran, kerana Al-Quran lah yang terbaik untuk dibaca. Itu sebab seorang ulama berkata, dalam kita nak membaca Al-Quran ni, banyakkan niat-niat yang baik. Kerana dalam hadis yang kita pelajari, innamal a'malu bin niyyah wa fi riwayatin bin niyat, sungguhnya satu amalan itu dikira dengan niat. Banyakkan niat. Contohnya niat untuk dapat petunjuk daripada Allah, niat untuk dapat pahala, niat untuk dekat dengan Allah, niat untuk dapat hidayah, niat supaya sembuh daripada penyakit zahir dan batin, kerana Allah menyatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Maka letaklah berpuluh-puluh niat ketika kita membaca Al-Quran itu. Jangan letak satu niat saja. Niat untuk khatam Quran untuk apa? Untuk dapat petunjuk, untuk dapat pahala, untuk bersihkan hati, untuk selamat dari penyakit zahir dan juga batin, untuk dapat ilmu, untuk dekat dengan Allah, untuk menghilangkan sifat mazmumah. Letaklah berpuluh-puluh niat ketika kita baca Quran. InsyaAllah setiap kita akan diberi pahala di atas niat-niat yang dikemukakan itu. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita supaya kita membaca Al-Quran Karim dan bertaubat kepada Allah. Jangan nanti penyesalan itu berlaku bila meninggal dunia, barulah kita nak minta kepada Allah kembali semula ke dunia untuk tujuan melakukan amal-amal soleh yang dikatakan dalam ayat ini. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat perkataan yang digunakan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ini adalah ayat yang merujuk kepada perilaku si kafir, orang yang kafir. Tapi tak mustahil dia juga berlaku kepada orang beriman yang fasik, yang asin.
Kerana mereka dengan kelalaian mereka lakukan di dunia, maka mereka juga akan menyesal, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal salih balik semula. Kalau kita lihat dalam ayat ini lagi, tuan-tuan yang mulia Allah, bila Allah menyatakan antaqula nafsu ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Nanti mereka akan berkata, alangkah besar penyesalanku di atas kelalaianku dalam menaikkan hakku kepada Allah, dan sungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Bahasa Arab mengatakan perkataan hasrata ini dia adalah satu bentuk kata seruan. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ada satu bab nama dia an-nida, memanggil, makna seruan. Tapi di sini dengan adanya ya hasrata, ia merujukkan satu seruan yang menampakkan penyesalan tidak berkesudahan. Iaitulah seseorang ini merasakan penyesalan yang amat membuntukannya, menyedihkannya, dan dia tidak mampu kembali lagi ke dunia. Kalau bahasa Arab, perkataan hasrah ni datang perkataan hasara. Hasara ni maknanya terbuka. Kalau orang yang tak pakai kopiah, dia panggil hasira ra'si, orang yang terbuka kepalanya. Kalau orang yang tak pakai kasut, dia panggil hasiral kadamain, orang yang berkaki ayam. Jadi hasrah ni kalau kita fahami, dia merujuk kepada terbuka. Jadi bila dirujuk kepada ayat ini, kenapakah Allah menggunakan perkataan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah? Ia merujukkan satu keresahan dan penyesalan di atas satu yang telah pun lepas, seolah-olah penyesalan itu menggambarkan satu yang tertutup daripada pengetahuannya sebelum itu. Mana boleh kata begitu, tuan-tuan? Kerana zaman teknologi pada hari ini, segala orang buat kebaikan, maklumat, informasi berlaku di hujung jari saja. Kita nak baca yang mendatangkan iman ke yang menjemput syaitan kepada diri kita? Kan selalu dimaklumkan bahawa di samping wabak COVID yang berlaku sekarang, wabak berita palsu pun banyak juga disebarkan. Yang mana yang kita lebih minat untuk baca? Mesej-mesej yang membentuk keimanan ke, ataupun mesej-mesej bentuk kesyaitanan? Maka orang yang mati ni besok dia akan mendakwa kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, dahulu saya kat dunia, wah hasrata, ya hasrata, wahai Tuhan, maafkan aku, dulu aku tak tahu ya Allah, dulu tertutup dia maklumat dia semua ya Allah. Tapi ini kata-kata pembohongan, pendustaan, tuan-tuan. Kerana tidak ada seorang pun yang boleh berkata demikian, sedangkan dalam hidup pada hari ini ataupun sebelum ini, kebaikan dan perkara keislaman itu ditunjukkan berlaku di sana sini. Terpulanglah kepada empunya diri untuk pilih jalan yang mana satu yang dia hendak ikut. Jadi itu sebab perkataan farratu ni kalau kita fahami kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, farrata ni bererti mengabaikan sesuatu hingga berlepas waktunya. Jadi kalau kita punya anak, kita membiarkan anak kita membesar tanpa mengingat Al-Quran, tanpa memahami hukum, dia mempelajari sembahyang dengan betul, tiba-tiba dia sudah besar, dia sudah nak berkahwin. Itu namanya kita telah tafrit kepada anak-anak kita. Farrata yufaritu tafrit. Kalau kita duduk tengok movie daripada lepas pukul 1 sampai pukul 4, tiba-tiba dia masuk waktu asar, tak sempat sembahyang, maknanya tak sempat sembahyang zuhur, kita telah tafrit waktu zuhur sehingga masuk kepada waktu asar. Maknanya kita mengabaikan, kelalaian kita menyebabkan kita terabai satu kewajipan yang telah ditetapkan. Manakala perkataan janbillah yang digunakan di sini, janbun ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk kepada satu yang bersifat arah. Kalau kita kata sebagai contohnya, bismika wada'tu janbi. Janbi ni maknanya belah kanan kita, rusuk kita, lambung kita. Tapi bila dimasukkan dengan Allah di sini, tuan-tuan, walillahil mathalul a'la, kita tidak boleh tajsim Allah, tak boleh nak bayangkan Allah macam makhluk. Tapi ini adalah satu bahasa yang dipanggil takrib. Takrib ni untuk mudah faham. Macam juga ayat berkaitan dengan kullu syai'in halikun illa wajha, yadullah, tangan Allah, wajah Allah. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan untuk kemudahan kita memahamkan kepada kita satu benda yang rumit, mudahkan kita untuk faham. Jadi di sini merujuk kepada kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Mufradat oleh Imam Al-Asfahani, ia merujuk kepada apa yang patut dirujuk oleh manusia kepada Allah dalam interaksinya, yang dirangkum dalam ketaatan, pengabdian diri kepada Allah. Dengan demikian, kalimah ini mengandungi maksud kita melalaikan, mengabaikan satu kewajipan yang teras kepada Allah. Sedangkan perkara itu sepatutnya kita bagi keutamaan
Allah perlu kita rujuk dalam perkara-perkara sedemikian, tapi kita mengenepikan, kita tak pandang penting, kita memandang apa yang berdepatan dengan selera kita saja. Itu yang berlaku pada sebahagian manusia pada hari ini. Kalau dia nak berkahwin, dia rujuk pada Islam. Dia nak berkenduri, nak selamat, dia rujuk pada Islam. Bila anak dia nak berkhatan, dia rujuk pada Islam. Bila perkara-perkara berkaitan bisnes, dia tak mau rujuk pada Islam. Bila bab tanah, properti, faraid, dia tak mau rujuk pada Islam. Bila tiba bab kekayaan, dia tak mau rujuk pada Islam. Bila tiba zakat, dia pandang besar sangat apa yang ditetapkan dalam Islam. Jadi inilah golongan yang mengabaikan hak-hak Allah. Ma farrattu fi janbillah. Apa perkara yang telah aku abaikan tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini melambangkan penyesalan yang tidak berkesudahan bagi si mati bila dia mengakui dosa-dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukannya itu sudah tidak mempunyai waktu untuk dia kembali kepada Allah lagi. Sudah tidak waktu dia untuk kembali ke dunia lagi. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, terujuk pada tafsir Al-Munir pada muka 281, lihat ya, persesuaian ayat. Setelah Allah menyampaikan berbagai bentuk ancaman kepada orang-orang kafir, dalam ayat ini Allah menjelaskan sempurnanya rahmat, pemurah dan kebaikan kepada hamba-Nya yang beriman, mengampuni dosa-dosa mereka jika mereka bertaubat kepadanya, menunaikan hak dengan penuh keikhlasan. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada orang kafir supaya mahu meninggalkan kesesatan dan kembali kepada Allah. Dan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat tentang rahmat dirangkaikan, disertakan dengan ayat tentang seksa bagi memberikan rasa targhib dan juga tarhib. Ini pendekatan Quran. Kata Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya, ini merujuk kepada perkara yang umum. Kepada orang kafir peluang untuk bertaubat, dan kepada orang mukmin peluang untuk meninggalkan maksiat dan mempertingkatkan amal mereka sehingga masuk ke makam yang lebih baik. Jadi ayat ini turun kepada orang beriman supaya mereka dapat memperbaiki diri, naik ke tahap lebih baik, kata Abu Hayyan, dan juga ia turun kepada orang kafir juga supaya dengan ayat seperti ini menyebabkan mereka masuk Islam, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, lihat ya, jadi ini adalah merupakan permintaan orang yang derhaka kepada Allah. Bila mereka mati, barulah mereka sedar mereka nak kembali kepada Allah. Rayuan, rintihan yang berlaku itu sudah tidak berguna lagi, kerana si kafir ini akan berkata, wa in kuntu la minas sakhirin, aku kat dunia dulu aku memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan ni tuan-tuan berlaku kadang-kadang kita anggap ia satu gurauan, tapi gurauan itu pedih. Sebagai contohnya, anak itu nak belajar jadi orang agama, ahli agama, maka orang-orang dekat dengannya berkata, engkau nak belajar agama, mufti kat negeri kau ni ada seorang je, engkau belajar ramai beratus orang ni, kau nak makan apa besok? Tuan-tuan, ini kata-kata penghinaan lah tuan-tuan. Seolah yang memberi rezeki itu adalah kerja kita ke? Berapa ramai orang yang tak pernah bekerja pun, tapi rezeki dia tak pernah putus pun, tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Bila melihat saja seorang budak tu nak pakai tudung, baru belajar nak pakai tudung, maka orang kata, tak apalah, nak jadi ustazah lah tu. Ini tuan-tuan contoh-contoh yang dia berikan, yang boleh kita lihat dalam kehidupan berlaku, dan banyak lagi contoh lain yang boleh kita perhatikan. Mungkin dalam lingkungan kita ianya tidak berlaku, tapi apa sahaja bentuk sukhriya, mempermain-mainkan Allah SWT, mempermain-mainkan Islam ini, bimbang perbuatan tersebut menjurus kepada dosa besar, dan bimbang kalau ia berkaitan dengan hukum, bimbang ia jadi murtad, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Sehingga dahulu, moga Allah ampunkan orang yang bersalah ni, dia berkata bahawa nanti kalau pelaksanaan undang-undang Islam, hukum hudud sebagai contohnya, maka banyaklah orang Islam tak ada tangan. Macam mana orang Islam nak bersaing, berdaya maju berbanding dengan orang-orang kafir? Ada pula yang berkata kalau siapa nak makan sup tangan, sup kepala, sup kaki, boleh datang ke negeri nak laksanakan hukum-hukum Islam. Ini sukhriya tuan-tuan. Sukhriya ni artinya memperlekehkan, memperlecehkan, mempermainkan. Kalau ia berlaku kerana kejahilan, dosa besar. Kalau ia berlaku kerana dalam keadaan kita tahu, kita faham, maka ia jatuh sebagai perbuatan murtad, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita perhatikan kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau bertajuk At-Tazkirah, saya sebut baca bahawa antara hukuman orang ke akhirat besok yang paling menggerikan adalah orang yang mustahzi, asakhir, orang yang di dunia lahu asakhirun, suka melakukan sukhriya kepada orang beriman. Iaitu dalam hadis yang dikemukakan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, innal mustahzi'ina bi ibadillahi fid dunya tuftahu lahum abwabul jannah yaumal qiyamah yuqalu lahum udkhulu al jannah fa idza ja'u ughliqa al babu dunahum wa tuftahu thaniya
fayuqal lahum udkhulul jannah fa idza ja'u ughliqal babu dunahum wa tuftahu lahum thalitha fayud'auna fala yajibun. Faqala fayaqul lahum rabb antum almustahzi'una bi'ibadi antum akhirun nas hisaban fayaqumuna hatta yaghriqu fi 'araqihim fayanaduna ya rabbana imma saraftana ila jahannam wa imma ila ridwanika. Bahawa orang yang paling teruk sekali azabnya di akhirat nanti adalah orang yang suka mempermain-mainkan Allah, memainkan Islam, memainkan umat Islam. Iaitulah mereka ini akan dibawa pergi ke pintu syurga. Dibuka pintu syurga, mereka menyangkakan mereka akan masukinya, tiba-tiba ia ditutup di hadapan mereka. Dan dibuka pintu syurga yang kedua untuk mereka memasukinya. Tiba-tiba bila mereka mendekati saja, ditutupnya pintu syurga itu lagi. Lalu Allah SWT pun berfirman kepada mereka, wahai sekalian orang di dunia dahulu, kamu mempermain-mainkan, mempolok-olokkan Islam, mengejek orang-orang Islam, mengejek orang-orang beriman. Sekarang kamu akan menanti hasil hisab kamu, dan kamu adalah orang yang terakhir sekali dihisab pada hari ini. Lalu mereka pun menunggu bahagian mereka. Mereka merayu kepada Allah, ya Allah, tolonglah masuklah kami di neraka kalau kami layak masuk neraka atau masuk syurga. Banyak cantik kamu nak masuk syurga. Mereka menyangkakan kalau masuk neraka selesai urusannya, tapi dalam neraka itu lebih parah daripada apa yang mereka lalui ketika menanti waktu untuk dihukum itu. Jadi ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, tuan-tuan. Saja saya tunjuk pada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan peluang tuan-tuan bacalah kitab-kitab ini. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, sekarang kita pergi kepada muka surat 282 daripada tafsir Al-Munir yang ada di tangan ni, tuan-tuan. Jadi bila kita melihat adanya pemberian keampunan dengan 3 syarat. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, mengikhlaskan perbuatan. Dijelaskan dalam ayat berikutnya. Dapat difahami daripada hadis-hadis sebab turunnya ayat ini, sangat jelas bahawa pintu rahmat Allah sangat luas. Sebagaimana Allah nyatakan, tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata 'an ibadihi. Tabarani meriwayatkan daripada Sunaid bin Syakal berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat daripada surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini dipanggil a'zamul ayah, Ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Ayat yang paling agung terletak pada ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayatul kursi. Dan kemudian ayat yang paling mencakupi kebaikan dan keburukan, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah ayat yang ke-90 surah An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ini menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan ayat yang paling banyak memberikan kelapangan, kata Abdullah bin Mas'ud, ayat yang ketiga, ayat kata beliau, perkara ketiga, ayat yang paling banyak memberikan kelapangan dan harapan kepada kita adalah ayat ke-23 surah Az-Zumar ini, iaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dan seterusnya kata Abdullah bin Mas'ud lagi, ayat yang paling tegas membicarakan kewajipan untuk patuh kepada Allah, mengingatinya, menyerahkan urusan kepadanya adalah ayat daripada surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Beliau seorang ulama di kalangan para sahabat Nabi, dan Nabi sangat suka mendengar pandangannya, dan beliau ni sangat diperlukan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam persidangan penting, membuat keputusan utama. Sayyidina Umar menjemput Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengikut istinbat aku, kajian aku kepada Quran, ada 4 ayat yang penting dalam Quran. Yang pertama, ayat yang memberikan kita nama Allah paling agung yang kita ungkapkan ketika kita susah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat paling agung, ayat yang menceritakan nama Allah yang paling agung. Ayat yang kedua, kata beliau, ayat yang menceritakan tentang kewajipan melakukan keadilan dan kebaikan, menjauhi penganiayaan kepada orang. Ayat ini kau dapat lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh manusia melakukan keadilan dan melakukan sesuatu dalam bentuk yang terbaik.
Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, dalam kajian aku kepada Quran, ayat yang memberikan pengharapan kepada kita semua, ni ayat yang kita bincangkan, ayat 53 surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dan yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud, dalam kajian aku kepada Quran, ayat yang memberikan menggambarkan kewajipan kita untuk mempasrahkan segala ketentuan diri kita kepada Allah. Ini berpandukan kepada ayat kedua ketiga surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, yang kita panggil ayat 1000 dinar. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, berdasarkan kepada ayat episod yang kita bincangkan ni, Allah memberikan keampunan dengan dua syarat. Kata Al-Imam Muhammad Zuhaili yang tafsirnya, yang pertama sekali, hendaklah engkau kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Tadi namanya inabah dan juga taubah. Taubat daripada dosa kerana bimbangkan hukuman, inabah kembali kepada Allah kerana menyedari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun kita berterusan mengabaikan hak-haknya. Yang kedua, ia berlaku dengan sebab engkau mengikut Al-Quran. Kerana itu Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutlah apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran, iaitu ikut petunjuk Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, dan committed, konsisten membaca Al-Quran, mematuhi segala perintahnya, menjadikan ia rujukan setiap waktu. Jadi ayat ini memberikan kepada kita jalan keluar dalam masalah-masalah yang kita lalui, tuan-tuan yang berikut saya. Seperti yang saya umpamakan semalam, kalau kita memiliki kereta kita ada masalah, kita beli rumah kita mungkin ada masalah tertentu, sistem elektriknya ke, sistem plumbingnya ke, kita rujuk kepada apa? Manual ketika dibuat oleh kontraktor, arkitek yang buat, mana tempat laluan air, kenapa banjir kat sini, kenapa plug ni tak berfungsi, kita rujuk pada manual, tuan-tuan. Maka kehidupan kita yang mengalami masalah apa-apa, manualnya lah Quran, kembali kepada Quran, baca kepada Al-Quran, lihat, rujuk balik semula. Jadi dalam fiqh kehidupan terhadap ayat yang kita bincangkan ni, ayat pada muka surat 284, kata Al-Imam Muhammad Az-Zuhaili, yang pertama, Allah mengampuni semua dosa orang beriman kecuali syirik kepadanya, maka dia perlu kembali masuk Islam dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, Allah juga mengampuni hamba-hambanya yang buat maksiat, namun dengan syarat taubat dengan bersungguh-sungguh. Kalau dia melakukan syirik, maka hendaklah dia syahadah semula dan kemudian baru ditaubat kepada Allah. Yang ketiga, maksud amal adalah mengikuti segala yang terdapat dalam Al-Quran, petunjuknya, ikut segala yang diharamkannya, committed dan konsisten menjalankan segala perintahnya. Yang keempat, para pelaku maksiat yang lalai bertaubat akan mengalami 3 perkara di akhirat. Yang pertama, mereka menyesal kerana lalai menjalankan ketaatan. Yang kedua, mereka mencari-cari alasan untuk mendapat petunjuk, seperti kelakuan kaum musyrikin yang memprotes Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, ucapan mereka minta kembali semula ke dunia supaya dapat melakukan amal soleh, sedangkan peluang untuk kembali kepada Allah sudah pun tertutup. Jadi kita dapat lihat dialog Allah dengan ahli neraka ni, tuan-tuan, berlaku di beberapa tempat. Contohnya dalam surah Yasin ayat ke-59, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dahulu kat dunia kamu dapat layanan special, sekarang ke akhirat pun kamu duduklah tempat kamu yang special itu. Ini adalah merupakan satu sindiran yang sangat tajam daripada Allah Taala kepada si kafir. Nanti Allah mengatakan lagi, kita dapat lihat dalam surah Al-An'am ayat 27, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai Tuhan, ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, adahai kalau kami dapat dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah lagi, kami akan jadi orang beriman. Lalu Allah akan jawab, bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wa kunta minal kafirin. Mana boleh, dulu aku bagi kepada kamu umur yang panjang, awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ja'akumun nadhir. Allah akan bagi jawapan kepada permintaan-permintaan si kafir ini dengan mengatakan bahawa dahulu aku bagi pada kamu umur yang panjang, tapi kamu tidak mengisinya dengan kebaikan, kamu tak berusaha untuk mendekatkan diri kamu kepada Islam, kepada Allah. Masakan dalam waktu sesaat cuma kamu nak minta dikembalikan ke dunia, masakan ia akan berlaku, ia tidak akan berlaku, wahai hamba-Ku. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, kemudian Allah menggambarkan yang terakhir sekali dalam episod yang kita bincangkan di sini,
bahawa bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kamu telah pun mendapat segala bukti, penjelasan, petunjuk, bimbingan ketika di dunia dahulu, tetapi kamu menolak semuanya, kamu tidak mahu menerimanya, maka ia tidak akan bermanfaat kepada kamu untuk kembali pada waktu ini. Dengan alasan kamu nak memperbaiki diri, ia tidak akan berlaku sama sekali. Tapi malangnya tuan-tuan, dalam cerita tentang taubat ni ada orang yang memang tidak menyedari dia sakit. Kalau seseorang kita mengalami penyakit fizikal, kepala pening selalu, pergi jumpa doktor, doktor pun kata darah tinggi, kena makan ubat, kolesterol tinggi, doktor pun prescribe ubat, kita boleh ikut. Tapi masalahnya penyakit akidah ni tuan-tuan, penyakit dalam hati ni tak ramai orang yang tahu. Dia menafikan, tapi pelakuannya, sikapnya menampakkan dia orang yang sakit. Dari sudut amalannya, lambat semayang, semayang susah, bercakap bohong, mengambil kesempatan tak tahu kata orang lain, dia tak tahu dia sakit tuan-tuan. Seperti yang saya ceritakan kepada tuan-tuan sebelum ni, kisah tentang Abdul Rahman Al-Ghafiqi radhiyallahu anhu arda, tabi'i yang terkemuka ni, yang telah pun menjulang namanya menjulang nama Islam ketika memimpin umat Islam di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, iaitu dia menjadi gubernur sebagai wakil kerajaan Islam di Damsyik di Spain ketika beliau nak membuka Perancis. Dan dengan kepimpinan gubernur sebelum itu Samah bin Abdul Malik yang telah terkorban dalam perangan di Arbon, maka Abdul Rahman Al-Ghafiqi ni balik semula ke Spain bersama tenteranya dengan semangat yang jatuh akibat jeneral terutama tinggi, gubernur tinggi itu mati syahid dalam peperangan mentang Perancis tuan-tuan yang dimuliakan. Abdul Rahman mau pulang ke Spain. Abdul Rahman ini melihat apa yang patut dia pelajari daripada kekalahan itu. Muhasabah diri, berjumpa dengan semua orang, bukan sahaja orang Islam, orang tua, muda, perempuan, kanak-kanak, orang Kristian, orang Yahudi pun dia jumpa untuk menimba pandangan-pandangan mereka. Yang baik diambil. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, akhir sekali dalam masa 2 tahun Abdul Rahman berjaya mengukuhkan semua semangat orang Islam di Spain itu, di Andalus, untuk kembali bertempur menghadapi tentera Perancis yang kuat itu tuan-tuan. Tiba-tiba beliau mengalami satu lagi ujian, iaitu ujian berikutnya. Salah seorang daripada Ibn Abi Nasrah, namanya Osman bin Abi Nasrah. Dia ni seorang Arab yang telah diamanahkan lama menjadi macam kita duta lah ibaratnya di satu wilayah bersepadan dengan Perancis. Oleh kerana dia seorang yang selalu berjumpa dengan Perancis sebelum itu, pada zaman sebelum itu, akhirnya dia telah ditawarkan oleh Maharaja Perancis untuk berkahwin dengan anak Maharaja Perancis yang cantik jelita, namanya Menin tuan-tuan. Perempuan yang cantik ini dikahwini olehnya secara diam-diam, dia tidak beritahu kepada gubernur yang ada di Samah bin Malik ataupun Abdul Rahman Al-Ghafiqi, sebab itu dia tidak beritahu. Bila Abdul Rahman telah menyiapkan tenteranya dalam masa 2 tahun, banyaklah pembangunan yang dia buat. Kalau kita baca dan cerita di Baygon Andalusia, bagaimana Abdul Rahman Al-Ghafiqi telah membuat kincir air yang pertama dalam dunia, usianya lebih 1000 tahun tuan-tuan ya. Tuan-tuan ada peluang kalau nak pergi ke Spain nanti, saya dah pergi ke sana alhamdulillah. Nanti tuan-tuan boleh pergi dengan Zazan Travel yang menaja program kita pada kali ini. Kita lihat kincir air yang berusia lebih 1000 tahun dibangunkan oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi tuan-tuan, ketika beliau memimpin kerajaan Islam Spain di Andalus itu. Abdul Rahman Al-Ghafiqi dia buat kincir air itu untuk membolehkan air di situ tidak banjir dan tidak menenggelamkan kampung halaman penduduk orang Islam, Yahudi, Kristian yang ada di situ. Malahan dia berguna juga untuk diambil airnya dengan cara mudah untuk siraman pada pokok-pokok pertanian. Dan kincir air ini ditiguk oleh Belanda tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, orang Islam yang mula-mula membuatnya masih ada lagi sampai ke hari ini. Dia di bawah UNESCO, satu binaan lebih pada 1000 tahun. Abdul Rahman Al-Ghafiqi akhirnya mengumpulkan tentera untuk melawan dengan Perancis. Beliau tewas 2 tahun lalu sehingga mati syahid pemimpin tertinggi mereka, Samah bin Abdul Malik. Tiba-tiba dia mengalami ujian, iaitu Osman bin Abi Nasrah yang sepatutnya menjadi jeneral peninjau kepada perkembangan Kristian. Dia pula dah bersekongkol dengan Kristian tuan-tuan. Dia berkahwin dengan anak Maharaja Perancis. Dia ingat orang tak tahu, tapi Abdul Rahman Al-Ghafiqi ni telah menghantar mata-mata jasus untuk meninjau, uyun untuk melihat apa perkembangan, apa lambatnya tindakan Osman bin Abi Nasrah ni memberi feedback, updates dan sebagainya. Akhirnya Osman bin Abi Nasrah ni berada dalam kebersalahan. Bapa mentuanya adalah perempuan, isterinya adalah anak kepada pemimpin Perancis, dan dia orang Islam. Macam mana nak buat?
Akhirnya dia telah pun membuat tipu daya. Dia berkata kepada Abdul Rahman Al-Ghafiqi bahawa mereka ada perjanjian. Islam dan juga Kristian ada perjanjian. Abdul Rahman kata, aku sebagai pemimpin tertinggi dah 2 tahun tak pernah tahu pun ada perjanjian, ada MOU antara kita dengan mereka. Mana perjanjian itu? Kata Osman, aku simpan perjanjian ini. Dia cuba untuk memperdayakan Abdul Rahman. Akhirnya Abdul Rahman menghantar mata-mata untuk memperhatikan secara dekat. Ternyata Osman bin Abi Nasrah ni dah jadi pengkhianat, tuan-tuan. Maka Abdul Rahman Al-Ghafiqi menyuruh tenteranya untuk membunuh Osman bin Abi Nasrah ni, hidup atau mati, dibawa datang ke Spain. Dan bersama dengannya isterinya Minin yang sangat cantik itu, tuan-tuan. Apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi kepada perempuan yang cantik ni? Dia sekarang jatuh sebagai tawanan perang. Suaminya dibunuh, suaminya pengkhianat. Maka dia datang sebagai seorang hamba sahaya. Maka Abdul Rahman tidak sanggup untuk melihat perempuan yang sangat cantik ini. Dia lantas menghantar orang yang paling amanah untuk membawa wanita ini dihantar ke Damsyik, kepada kepimpinan kerajaan Bani Umayyah di Damsyik. Buatlah apa yang patut kepadanya, dijual ke, dibahagi ke, ini hadiah daripada kami. Saya sebagai seorang pemimpin umat Islam tidak patut mengambil kesempatan terhadap perempuan ini. Tuan-tuan, orang yang sakit bila sakit fizikal, kita tahu kita sakit, kita jumpa doktor. Tapi orang yang sakit dalam hati, sakit dari sudut amalinya, sakit dari sudut i'tiqadinya, sakit dari sudut ibadahnya, sakit dari sudut hatinya, kalbinya, maka sukar bagi dia untuk mengetahui dia sakit. Itu sebabnya dalam Islam ni, sebelum kita sakit, dia suruh kita mengamalkan, sebelum kita mengalami penyakit-penyakit hati yang banyak ini, yang menjerumuskan kita kepada pelakuan maksiat, dia suruh kita untuk melakukan beberapa perkara. Antaranya, tuan-tuan, yang pertama sekali, rajin baca Al-Quran dengan tadabbur. Sekarang kita baca Quran untuk khatam, nanti lepas Ramadan peluang untuk baca Quran dengan tadabbur. Ambil tafsir Munir ni sebagai contohnya. Siapa ada tafsir Ibn Katsir pun cuba baca, cuba dalami. Yang kedua, peruntukkan waktu malam kita 1 juzuk, sama ada 1/6, 1/5, 1/3 yang terakhir daripada malam itu untuk bangun tahajud. Nanti kalau ada kekuatan, tambah sikit. Auzid alaihi wa til Qur'ana tartila, inna sanuqi alaika qaulan saqila. Yang ketiga, hendaklah kita ni rajin beristighfar, sekurang-kurangnya 100 kali. Lebih baik banyak daripada itu. Yang keempat, hendaklah kita ni makan secara sederhana, walaupun bulan puasa. Walaupun bulan puasa. Kalau tuan-tuan pergi berpuasa di tanah suci pada waktu ini, Mekah ke, Madinah ke, Baitul Maqdis ke, tuan-tuan akan lihat orang yang berbuka puasa di masjid itu, mereka akan menunggu lepas maghrib menuju ke isyak bagi tujuan iktikaf, baca Quran dan sebagainya. Mereka hanya makan kurma, minum susu, makan roti sikit. Kuat mereka untuk qiyamul lail, untuk tarawih contohnya 20 rakaat, 2 jam, 3 jam. Tapi mereka yang pulang ke hotel, makan enak-enak, makan mandi mansaf, makan biryani, kita pun tumbang tuan-tuan. Lepas tu dah tak larat, tengok imam baca pun rasa macam nak rebah. Tambahan dulu, kalau kita pergi bulan puasa ke Mekah, Madinah untuk mengerjakan puasa di sana, umrah dan sebagainya, kalau kita lambat masuk dekat-dekat isyak, alamatnya sembahyanglah tempat yang panas, yang tak ada aircon. Bermandi kita dengan peluh kita nanti, tuan-tuan. Maka diajar kita untuk penyucian hati, pembersihan hati. Rajinlah berpuasa, makanlah secara sederhana. Walaupun anda berpuasa, makan secara bersederhana. Yang terakhir sekali, dalam pesan yang diberikan oleh para ulama untuk menjaga hati kita daripada masalah-masalah, penyakit-penyakitnya, hendaklah kita ini rajin berdamping dengan orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang mengingatkan kita dengan Allah, yang menunjukkan kita laluan dekat dan shortcut kepada Allah. Maka dekatilah orang seperti ini. Ada lagi perkara-perkara lain. Contohnya kita banyak muhasabah diri. Contohnya kita kena dekati anak-anak yatim. Idza aradta tayyin qalbika famsah biyadika ra'sa kulli yatimin. Dalam hadis mengatakan, kalau anda hendak hati menjadi lembut, bersih, maka rajinlah berdamping, ambil berat orang-orang anak yatim contohnya. Baik tuan-tuan, cukuplah setakat ini dulu. Mudah-mudahan segala yang baik ini datang daripada Allah, dapat kita amalkan. Segala kekurangan itu milik manusia. Mudah-mudahan apa yang pelajari dalam kes ini, dalam masalah yang berkaitan dengan hati ini, orang yang hatinya kotor, yang digambarkan bila dia melakukan dosa tak bertaubat, hatinya akan bertapak titik hitam. Titik hitam itu menguasai sehingga akhirnya dia sudah jadi gelap katup, maka dia tidak dapat membezakan perkara yang betul dan perkara yang salah lagi. Jadi setakat ini saja tuan-tuan. Alhamdulillah dapat kita penuhi sehingga ayat ke-61 sehingga ke ayat 59. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan sambung pada ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, menjadikan pertemuan kita ni sebab untuk meningkatnya iman, kemanisan beribadah kepada Allah. Terima kasih tuan-tuan, dan saya mengharap tuan-tuan dapat follow Facebook Zahzan Travel yang menjadi penaja kepada program kita petang ni.
Dan jika nak travel lepas PKP nanti, Zahzan Travel menawarkan satu perjalanan beserta dengan pengisian pulang dengan iman, insya-Allah. Perjalanan kita terdekat selepas PKP nanti adalah ke Uzbekistan, insya-Allah pada bulan 10. Mudah-mudahan cuaca baik, iklim baik, wabak pun diangkat oleh Allah. Banyaklah berdoa kepadanya. Mudah-mudahan isu yang berlaku ni dah selesai dengan segera dan setiap kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Baik, setakat ini saja dulu. Sebenarnya kita menangguhkan kuliah kita dengan baca suratul Asr, tasbih kafarah, dan kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah pada hati kami penyuciannya, Engkaulah sebaik-baik pencucinya, yang mencucikannya, Engkaulah pemiliknya, Engkaulah pemulianya, ya Allah, Engkaulah yang boleh memuliakannya, wahai Tuhan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih kami tanpa henti-henti kepadamu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, bapa kami, sekalian guru-guru kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, sekalian mau baik pada kami, sekalian mau buat salah pada kami, pemimpin-pemimpin kami, para doktor, para jururawat, polis dan tentera yang banyak mengorbankan masa dan waktu mereka untuk menjaga kepentingan masyarakat dan negara yang tercinta ni, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami, berkatilah mereka, kurnia kebaikan kepada kami mereka, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, dalam keadaan ekonomi yang mencabar ni, bantulah kami untuk sentiasa mengharap padamu. Cukupkan kami dengan yang halal dan mencari haram. Kayakan kami dengan minta kepadamu, bukan kepada orang lain, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Baik, ada soalan? Tadi bertanya besok kuliah kita pukul apa? Besok kuliah kita kembali pada waktu biasa, pukul 3 petang. Setuju ke? Pukul 3, pukul 5. Nanti hari esok kita buat decision sama ada minggu depan mula dari Isnin kita nak buat waktu malam atau waktu siang, memandangkan pekerjaan dah diteruskan. Jadi kemungkinan kita perlu adjust lagi waktu mulai Isnin nanti. Tapi esok saya melihat pukul 3 petang sangat sesuai untuk meneruskan kuliah kita. Boleh ke? Boleh ke para tamu yang dimuliakan Allah sekalian? Pukul 3 ke pukul 5? Baik, pukul 3 kita kata ahli subuh pukul 3 InsyaAllah esok pukul 3, dan hari Isnin nanti kita lihat bagaimana nak waktu yang lebih tepat, mana kita akan mula kerja. Dan dalam kaitan ayat ini saya nak cerita kepada tuan-tuan tentang satu perkara yang penting, namanya husnul khatimah versus su'ul khatimah. Husnul khatimah, mati yang baik lawan mati yang buruk. Kita daripada sekarang kena buat perancangan. Kita mengharapkan daripada Allah kematian kita dalam kebaikan. Innama al-umur al-amal bil khawatim. Sungguhnya amalan kita dikira pada penutupnya. Jadi dalam kaitan ayat ini, supaya kita tidak ditimpa penyesalan di akhirat nanti, marilah kita buat perancangan, buat mindset, buat satu planning untuk kita mati dalam husnul khatimah. InsyaAllah esok pada pukul 3 petang. Sekian, terima kasih. Sofi Siddiqin, terima kasih. Syafiq Murad, Azra'i Ahmad, Julia Abu Bakar, terima kasih kepada Anas Azami, terima kasih kepada Jana Jaini, kepada Zahzan Travel. Jangan lupa untuk follow Facebook Zahzan Travel dan Instagram Zahzan Travel, Umrah Zahzan, destinasi dunia. Sekian daripada saya. Panjang-panjanglah video ni kepada seramai orang yang kita kenal. Mudah-mudahan ada sebab untuk mereka kembali kepada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok Ibnu Saladin besok ke 3 petang. Nur besok ke 3 petang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.